بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang sentiasa mentadbirkan seluruh alam dengan keadilannya, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu mengakui dan menegaskan juga apa yang demikian. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai Allah dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu tidak berselisih mengenai agama Islam dan enggan menerimanya, melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya. Perselisihan itu pula semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisapnya. Oleh sebab itu, jika mereka berhujah menyangkal dan membantahmu, wahai Muhammad, maka katakanlah, aku telah berserah diri kepada Allah. Dan demikian juga orang-orang yang mengikutiku. Dan bertanyakanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab, dan orang-orang ummi, yakni orang-orang musyrik Arab, sudahkah kamu mematuhi dan menurut agama Islam yang aku bawa itu? Kemudian jika mereka memeluk Islam, maka sebenarnya mereka telah memperoleh petunjuk. Dan jika mereka berpaling, tidak mahu menerima Islam, maka sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan dakwah Islam itu. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat tingkah laku sekalian hamba-Nya. Masih lagi kita menafsirkan ayat-ayat dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20 daripada juzuk yang ketiga, surah yang ketiga dalam tertib dan susunan Al-Quran. Sesudah Allah Ta'ala menjelaskan sifat orang-orang beriman yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, yang berdoa dan bermunajat kepada Allah untuk memperakui keimanan mereka dan memohon keampunan dosa mereka dan memohon perlindungan daripada azab api neraka, serta sifat mereka yang sabar dalam mentaati Allah, yang sentiasa membenarkan apa sahaja yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya, yang berterusan melakukan ibadat, yang mengeluarkan harta benda untuk menafkahkan pada jalan Allah, yang sentiasa beristighfar, khususnya pada waktu sahur, yakni bangun bertahajud. Maka ayat yang berikutnya Allah Ta'ala menjelaskan tentang penyaksian diri Allah Ta'ala terhadap dirinya sendiri, zatnya sendiri, dan turut diperakui oleh hamba-Nya di kalangan malaikat dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Apa kata Allah?
Syahidallahu annahu. Perkataan syahidah daripada perkataan syahadah. Apa maksud syahadah? Memberitahu tentang penyaksian, pengiklanan, penjelasan yang sejelas-jelasnya. Bila kita sebut perkataan syahadah, erti suatu benda yang amat jelas. Satu benda yang terang lagi bersuluh. Satu benda yang tidak mampu dinafikan, walaupun dengan serendah-rendah hujah. Maka Allah menyatakan Allah menjadi saksi. Yani Allah memperlihatkan kebenaran. Allah menjelaskan dan mengkhabarkan kebenaran. Menunjukkan penyaksian dan kebenaran. Annahu, bau sesungguhnya. Yani sesungguhnya Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illahu, melainkan dia sahaja. Wal malaikatu, dan demikian para malaikat menyaksikan. Bahawa tidak ada Tuhan melainkan dia sahaja. Wa ulul ilm, dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Qa'iman bil qist, bahawa Allah ini berdiri dengan keadilan. Yakni Allah Subhanahu wa taala memerintah, mentadbir, mencipta dunia ini dengan penuh keadilan. Bila kita sebut tentang syariat Islam, dan kalau kita menyebut tentang agama Allah Subhanahu wa taala, asas pada syariat Islam, asas pada agama Allah Subhanahu wa taala ialah keadilan. Maka di mana ada keadilan, itulah dia Islam. Di mana ada kezaliman, maka itu bukan yang dianjurkan, yang diajar oleh Islam. Kerana itu Allah menyebut qa'iman bil qist. Qa'iman, yakni sifat kepada Allah yang sentiasa berdiri bil qist, dengan keadilan. Keadilan dalam mencipta makhluk-makhluknya. Keadilan dalam agamanya. Keadilan dalam syariatnya. Keadilan dalam alam semesta dan segala tabiat yang terbentuk dan terjadi. Semuanya Allah Ta'ala ciptakan dengan sifatnya yang maha adil. Bila Allah Ta'ala menjadikan, bila Allah menciptakan sesuatu, maka semuanya kerana sifat adil Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, maka diulang lagi, tidak ada Tuhan melainkan dia yang maha perkasa dalam mentadbir kerajaannya. Al-Hakim, yang maha bijaksana dalam penciptaan seluruh makhluknya. Berhubung dengan ayat ini, kata ulama tafsir, sebab turunnya bila baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan berita penghijrahan ini masyhur dan tersebar. Kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyhur dan tersebar. Maka datang dua orang pendeta daripada bumi Syam. Datang dua orang pendeta, padri. Apabila mereka masuk ke kota Madinah, ni pada pemulang Islam, orang kafir tak dilarang masuk. Kerana apa? Untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dua pendeta ini datang ke Madinah, salah seorang berkata kepada kawannya, "Ma ashbah hadhihi al-Madinah bi sifati Madinatin Nabi alladhi yakhruju fi akhir zaman." Bila tengok bandar ni, dia sama persis seperti bandar yang diceritakan dalam kitab tentang keluarnya Nabi akhir zaman di tempat ini. Artinya seorang pendeta tadi melihat bentuk Madinah waktu itu sama macam diceritakan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Sama. Lalu kata salah seorangnya, benar-benar sama. Falamma dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kedua-duanya bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, arafahu bisifati wan na'. Mereka perhati sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tahu ini adalah Nabi akhir zaman. Lalu mereka berkata, "Anta Muhammad? Apakah engkau Muhammad?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya, saya Muhammad." Qala, mereka berkata lagi, "Wa anta Ahmad? Dan kamu juga Ahmad?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya." Lalu kedua mereka berkata, "Inna nas'aluka an syahadah." Kami ingin bertanya kepada kamu tentang syahadah.
yakni penyaksian besar, pengakuan besar, pengiktirafan besar. Fa in anta akhbartana biha amanna bika wa saddaqnaka. Kalau engkau boleh memberitahu kepada kami apa itu syahadah, kami akan beriman denganmu dan membenarkan. Lalu kata Nabi SAW kepada kedua-dua pendeta ini, salani. Salani, dia tanya saya, tanya. Lalu keduanya berkata, akhbirna an a'zami syahadati fi kitabillah. Beritahu kepada kami syahadah yang intipati yang terbesar. Pengisytiharan yang terbesar dalam kitab Allah. Maka turun ayat ini. Syahidallahu annahu, bahawa Allah menyaksikan, Allah mengisytiharkan, Allah menjelaskan, Allah bersyahadah tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dan demikian para malaikat semuanya dan orang-orang yang punya pengetahuan. Tuan-tuan, bila turun ayat ini, fa aslama ar-rajulan, dua-dua padri tadi memeluk Islam. Sebab inilah intipati terbesar dalam wahyu Allah. Apa dia intipati terbesar? Tentang keesaan Allah. Ketika mana ajaran-ajaran sesat memperbanyakkan Tuhan dan syirik, memperbanyakkan sembahan dan berhala, memperbanyakkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dan mereka berkhidmat, tiba-tiba datang pengisytiharan dalam Al-Quran, dalam wahyu terakhir, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada penyaksian lebih besar daripada itu. Kerana ini yang membezakan Islam dengan agama lain. Kerana agama lain mensyirikkan Allah. Sama ada mempercayai Allah, tapi mempercayai bersamanya ada syirik, ada sekutu, anak Tuhannya, isteri Tuhannya dan lain-lain. Atau kalangan yang menganggap bahawa berhala-berhala itu perantaraan dengan Tuhan. Atau kalangan yang menganggap bahawa berhala itu sendiri Tuhan. Maka datang penyaksian yang agung dalam Al-Quran, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan penyaksian ini diikuti dengan makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia. Apa dia? Malaikat. Dan juga makhluk kalangan manusia yang paling dekat dengan Allah, yang paling takutkan Allah, yakni para alim ulama. Ayat ini menjadi bukti tentang kemuliaan para alim ulama. Kalau sekiranya ada kelompok lain yang mulia, saya akan digabungkan. Allah sebut penyaksian dengan dirinya, malaikat dan orang berilmu. Kalau ada golongan-golongan lain yang mulia seperti ulama, nescaya Allah Ta'ala akan sebut bersama dengannya. Tapi tidak ada lagi. Maksudnya tuan-tuan sekalian, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggabungkan makhluknya yang paling suci, yakni para malaikat, dan makhluknya yang paling berilmu di kalangan manusia, yakni ulama, yang telah disebut oleh Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu waris kepada nabi-nabi. Yang disebut dalam hadis, al-ulama umana'ullah ala khalqihi. Ulama itu adalah penerima amanah-amanah Allah atas segala ciptaannya, yakni makhluknya. Kalau kita perhatikan ayat ini satu persatu, bila Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada seluruh makhluk tentang keesaannya, bahawa Allah bersendirian dengan ketuhanan, dengan dalil-dalil penciptaan dan dalil-dalil kejadian, dalil-dalil tasrifiyah, yakni Allah mengawal, kontrol semuanya, dan memberitahu akan malaikat, rasul-rasul dengan perkara ini, dan mereka semua menyaksikan dengan penyaksian yang abadi, dengan ilmu yang fitrah. Dan demikian juga Allah Ta'ala menjelaskan bahawa ahli berilmu juga, dengan fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan pada mereka, dengan ilmu yang Allah angkat mereka, tidak syak akan keesaan Allah, tidak syak akan kekuasaan Allah, tidak syak akan segala ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menjelaskan qa'iman bil qist, bahawa Allah Ta'ala ini mengatur seluruh makhluk, menurunkan syariat,
menurunkan adab, akhlak dan segala perbuatan dengan penuh keadilan. Ini disebut oleh Allah dalam ayat yang lain. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang memerintahkan keadilan dan juga ihsan, yakni kebaikan. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Bila mana kamu berhukum pada manusia, maka hendaklah kamu berhukum dengan adil. Maka Allah adil dalam syariatnya, adil dalam penciptaan seluruh makhluknya. Apapun yang Allah Ta'ala ciptakan, adanya tawazun. Tawazun yakni keseimbangan. Allah jadikan ni ada katak, ada ular, ada ekosistem yang saling melengkapi. Ikan sebagai contoh, Maha Suci Allah yang Maha Adil. Bila ikan ini menjadi sumber kepada makanan manusia, Allah jadikan ikan ni bertelur banyak. Dia tak bertelur 2 ekor, dia bertelur juta ekor. Untuk terus menjadi keperluan manusia yang tidak habis. Demikian juga binatang-binatang yang lain. Allah menjadikan mudah pembiakannya, supaya manusia terus berdapat mengambil manfaat. Dan demikian juga keseimbangan cuaca. Dijadikan panasnya, hujannya. Dijadikan tempat, ada yang berbeku ais, ada yang bergurung Sahara. Ada yang bercuaca sederhana, ada yang bercuaca kadang-kala sederhana, kadang-kala ekstrim. Semuanya ini adalah keseimbangan ciptaan kejadian makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ia saling melengkapi dalam kitaran dan ekosistem makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan lelaki, Allah jadikan perempuan, Allah jadikan kita ada anak-anak dengan penuh keadilan. Yang ini seorang isteri melahirkan anak, dia tak lahir anak terus besar berjanggut, terus bermisai kecil, supaya mudah mengawalnya, mudah menjaganya, mudah mendidiknya, dan memberi peluang yang banyak untuk dia memperbaikinya. Maka ini apa yang menunjukkan makna qaiman bil qist, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berdiri dengan keadilan. Sebab itu kita katakan bahawa syariat Islam ini, asas utama dalam syariat Islam ini ialah keadilan. Kalau kita melihat, para ulama tafsir menyatakan tasyri' agama ini ada 2 matlamat besar. Yang pertama, tashihul i'tiqad wa hasbil ma'na al-uluhiyyah wa rububiyyah billahi ta'ala, iaitu membenarkan, membetulkan i'tiqad manusia tentang ketuhanan. Yang kedua, islahun nufus bin niyatil khalisah lillah walin nasi wa bil amali salih, iaitu memperbaiki jiwa manusia dengan niat yang ikhlasnya hanya kerana Allah, dan memperbaiki hubungannya dengan manusia yang lain dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sesudah Allah Ta'ala menjelaskan tentang syahadah yang terbesar, kemudian Allah Ta'ala menyatakan, Inna ad-dina indallahil Islam. Kerana itu tidak ada agama yang lebih benar daripada Islam. Apakah maksud tidak ada agama yang lebih benar daripada Islam? Maknanya tidak ada syariat. Maknanya tidak ada suatu jalan pun yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan Islam yang diutuskan kepada Rasul akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali itu Allah Ta'ala menyebut, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain daripada Islam, Tuhan tidak akan sekali-kali menerimanya, dan dia di hari akhirat kelak menjadi kalangan orang yang rugi. Baik, kenapa Allah sebut hanya Islam benar? Sebab Allah dah sebut penyaksian terbesar tidak ada Tuhan melainkan Allah. Satu-satunya agama yang bercakap dengan demikian ialah Islam. Tuan-tuan sekalian, apakah Hindu bercakap tentang keesaan Tuhan? Apakah Kristian bercakap tentang keesaan Tuhan? Apakah Yahudi bercakap keesaan Tuhan? Adakah ajaran yang lain bercakap tentang keesaan Tuhan? Semuanya tidak ada. Tinggal lagi Islam yang bercakap tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu Islam agama yang benar. Itu belum lagi kita melihat kepada kesempurnaan syariatnya yang menunjukkan dengan lebih jelas kebenaran Islam.
Sebab itu tidak ada perintah dalam Islam bertentangan dengan fitrah atau bertentangan dengan keadilan. Kalaulah orang kata ada benda tak adil sebagai contoh, mereka kata ini bab pusaka tidak adil. Lalu kita tanya tak adil kat mana? Ialah isteri yang berkongsi hidup hanya dapat 1/8. Isteri yang berkongsi hidup dengan suami cuma mendapat 1/8. Kalau sekiranya suami punya anak, sepatutnya isteri dapat semua. Sebab dia isteri. Maka kita katakan, kenapa isteri dapat 1/8? Kerana isteri ini mungkin akan berkahwin lagi. Mungkin akan berkahwin. Dan dia punya sumber lain lagi akan menjaganya. Baik, kalau katakan, si isteri tak kahwin, maka kita katakan, lebihan 1/8, 7/8 itu kembali kepada anak-anaknya. Dan anak-anaknya pasti akan backup mak dia ni. Artinya keadilan itu wujud. Dan yang ketiga, keperluan anak-anak lebih mendesak kerana mereka masih kecil berbanding isteri yang sudah punya pengalaman. Dan yang keempat, kerana perjalanan hidup anak ini masih lagi sukar berbanding perjalanan bekas isteri. Anak-anak yang masih mencari identiti, maka perlu dijaga dengan duit, dengan harta tadi. Tentu itu satu contoh. Bila kita sebut pula, mana syariat Islam adil? Lelaki seganda wanita. Lalu kita berkata, wanita akan berkahwin dan dia akan menerima mas kahwin. Lelaki akan berkahwin, dia akan membayar mas kahwin. Maka lihat keadilan Allah SWT. Maka aspek-aspek keadilan dalam syariat Islam ini jelas terang lagi bersulur. Kerana itu Allah menyebut perkataan ulul ilm. Allah Ta'ala menyebut tentang ulul ilm, yang ada ilmu faham benda ni. Tentu orang tak ada ilmu, maka dia tak akan faham benda ni. Sebab suatu analisa perlu kepada ilmu. Kefahaman mendalam perlu kepada ilmu. Dia tak boleh dengan hawa nafsu, dengan kebencian, dengan prejudis. Ia mesti dengan, kita katakan, kesederhanaan dan dengan kematangan, dengan rasionalisme yang tinggi, maka Allah berikan kepada ahli ilmu. Kemudian Allah menyebut, wa makhtalafal ladzina utul kitab. Dan tidaklah orang Yahudi dan orang Nasrani berselisih tentang kenabian. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, melainkan selepas datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebenarnya orang Kristian menunggu Nabi Muhammad. Orang Yahudi juga menunggu Nabi Muhammad. Bahkan penduduk Madinah, orang Aus dan Khazraj, mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pembacaan kitab Taurat orang-orang Yahudi Qainuqa. Orang-orang Yahudi Bani Nadir, orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Dan orang-orang Yahudi ketika mana bergaduh, berbalah dengan orang Madinah, mereka kata nanti akan keluar Nabi akhir zaman. Nanti akan keluar Nabi akhir zaman. Dia akan sokong kami, mengalahkan kamu. Dan demikian juga orang-orang Kristian menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bisyarah yang disebut oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka kesemua mereka menunggu. Sebab itu tanda-tanda tercatat dalam kitab Taurat. Bukan tanda-tanda ini telah mereka war-warkan kepada pengikut-pengikut mereka. Tetapi bila turun Nabi Muhammad SAW, bila keluar Nabi Muhammad, lalu mereka menolak dan menentangnya. Kenapa? Allah Ta'ala sebut, baghyan bainahum. Kerana sifat dengki yang ada pada mereka, sifat hasad yang ada pada mereka, sifat zalim yang ada pada mereka. Zalimnya apa? Ya, orang Yahudi, dia nak daripada kalangan Yahudi juga. Walaupun dia maklum memang Nabi akhir zaman bukan daripada kalangan Yahudi. Dan orang Kristian juga begitu. Mereka mahu di kalangan mereka. Tiba-tiba datang daripada negara Mekah atau negeri Mekah yang tidak pernah menjadi tempat yang dikenali di sisi ahli kitab. Ahli kitab tidak mengenalinya. Kerana ahli kitab diceritakan tentang Madinah. Dan mereka berharap, ya walaupun mereka tahu secara umum, tetapi tidaklah mereka mengambil cakna tentang Mekah ni. Rom juga begitu, Parsi juga begitu. Sebab itu Parsi tak jajah Mekah, Rom juga tak jajah Mekah. Sebab Mekah ni negara yang agak jauh daripada negara-negara moden yang lain. Dengan keadaan bentuk muka buminya, berpadang pasir, berbatu-batu.
berada di tengah-tengah padang pasir, maka ini memustahilkan mereka berhubung ataupun memandang mulia Mekah. Hanya kelompok Arab saja. Hanya kelompok-kelompok Arab. Yang pergi haji pun waktu tu orang Arab. Tetapi Allah Ta'ala memilih untuk suatu rahsia yang agung, suatu rahsia yang besar. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, wa man yakfur bi ayatillah, siapa yang kufur dengan ayat Allah, yakni kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan syariat yang dibawa, dengan perintah dan larangan. Ini semua ayat-ayat Allah. Fa innallaha sari'un hisab. Allah itu amat segera hisab. Ingat, bala Allah menanti. Ingat, musibah dan juga hukuman Allah Ta'ala itu tidak jauh daripada orang yang menolak perintah Allah. Sebab itu tuan-tuan kita lihat, Allah dah janji siapa yang menolak perintah Allah, maka apa jadi padanya? Jiwanya sempit. Tidak tenang. Berlaku pecanggahan dalam dirinya. Merosakkan fitrahnya. Akhirnya mereka hidup dalam tekanan demi tekanan. Setiap perkara yang berlaku pada mereka tak punya solusi. Tak ada solusi. Mereka cuma nampak arak. Mereka cuma nampak judi. Yang miskin, nak kaya, cuma nampak judi. Yang punya masalah, nak selesai masalah, cuma nampak arak. Maka arak dan judi menjadi sebahagian hidup mereka, sehingga mereka tidak boleh berpisah daripada. Ketika orang Islam dan umat Islam boleh berpisah daripada arak dan judi. Mengharamkan. Tidak ada agama yang paling keras dalam pengharaman arak dan judi. Dan tidak ada agama yang paling berjaya mendidik umat dan penganutnya menjauhi arak dan judi. Walau kita tak nafikan ada yang main judi, ada. Ada yang minum arak, kita tak nafikan ada. Tapi kelompok ini tidak boleh menjadi satu kelompok dominan dalam mempengaruhi orang lain. Ia merupakan kelompok terpencil yang berada dan sentiasa berada dalam serba salah dan ketakutan. Contoh lihat orang beriman bila ada masalah mereka nampak Allah. Tapi orang kafir bila mereka ada masalah mereka nampak arak, mereka nampak judi. Mereka nampak cara keganasan itu dan ini. Lihat kesempitan hidup. Itu di dunia, bagaimana akhirat kelak. Kemudian Allah berfirman, fa in hajuk, kalau mereka ingin berdebat denganmu wahai Muhammad, berhujah denganmu wahai Muhammad, fakul, katakanlah, aslamtu, aku menyerahkan diriku, tunduk diriku, wajhiya lillah, wajahku kepada Allah semata-mata, wa manittaba'an, dan orang-orang yang mengikutiku di kalangan orang beriman. Baik mereka nak hujah apa pun cakap, cukup kamu kata wahai Muhammad, saya beriman dengan Allah, Tuhan yang satu. Dan orang-orang beriman bersama dengan saya mengakui Allah yang satu. Cakap macam tu dia. Ada orang yang mensyirikkan Allah, jiwanya tak tentera. Walau bagaimana hujah bagi membela keperbagaian Tuhan dalam kepercayaan mereka, maka ia sama seperti seorang yang kita katakan dia pegang satu cawan, dia nak kata ini mangkuk. Gunalah hujah apa pun, dia cawan bukan mangkuk. Jadi kalau seorang letak cawan, tiba-tiba dia nak kata ini mangkuk. Tentang apakah kita boleh berhujah dengan orang yang cakap ni? Kita cuma kata, cuba tengok elok-elok, itu kan cawan. Tak, ini mangkuk, dalilnya ialah bla 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 bla. Tak, itu cawan. Sama juga bila mereka berhujah tentang Tuhan, katakan, aku beriman pada Tuhan yang esa. Dan orang-orang yang beriman bersama denganku beriman dengan Allah yang satu. Waqul, dan katakanlah wahai Muhammad, lilladzina utul kitab, kepada orang Kristian dan orang Yahudi, wal ummiyin, dan pada orang musyrikin Mekah, aslamtum, tidakkah kamu mau masuk Islam? Tuan-tuan, mudah je dakwah. Dakwah yang Allah ajar kepada Nabi SAW dan kepada umat baginda SAW, bukan pada kita. Kita kadang-kadang kita terlalu macam overthinking dalam bab dakwah. Kita rasa dakwah ni sangat susah. Kita kena hafal Bible lah, kena hafal ayat tu ayat ni. Tak. Cukup kita kata, nak tak kau masuk Islam? Masuklah Islam. Terimalah Islam. Islam agama betul. Islam agama benar. Tuan-tuan, ia basic hujah. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, tanya kepada ahli kitab, tanya pada Yahudi, tanya pada Kristian, tanya kepada penyembah berhala, aslam tu, kamu tidak mau Islam ke? Fa'in aslamu, kalau mereka Islam. Kerana Islam ini benda dah ada dalam fitrah hati manusia dan akal manusia. Kan itu kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah.
setiap anak dilahirkan Islam. Maksudnya tuan-tuan yang semua berhala, mereka pun tak confident berhala. Saya ingat bila saya bercakap dengan salah seorang anak murid saya. Dia semua berhala. Tapi kata, Ustaz, saya tak yakin berhala. Macam mana tahu ini gambar muka Tuhan macam ni? Siapa yang beritahu ini muka Tuhan? Dia duk cerita sedikit tentang berhala. Kita diam, kita tengok. Dia sendiri merasa ragu terhadap apa yang disembah. Kerana ia adalah dalil fitrah. Tak perlu kita sebut dalil itu dan tak. Ini dalil fitrah. Sebab itu Allah suruh Nabi SAW mengajak mereka semua, Yahudi, Kristian dan penyembah berhala, aslamtum, tak nak masuk Islam ke? Fa'in aslamu, kalau kau masuk Islam, faqad ihtadaw. Itulah hidayah yang sebenar. Wa in tawallau, tapi kalau kamu engkar, kamu berpaling, tak nak terima, fa'innama alaikal balagh, maka yang berdakwah jangan susah hati, kerana kerja kita menyampaikan dakwah. Kita tak paksa orang masuk Islam. Kita, tuan-tuan, tidaklah menghunus pedang supaya dia masuk Islam. Kita bercakap secara dakwah, masuklah Islam. Ini agama yang benar. Wallahu basirun bil ibad. Allah Ta'ala mengetahui setiap perbuatan hamba-Nya. Jadi setiap perbuatan orang yang bersungguh-sungguh dalam berdakwah, maka Allah bagi pahala. Dan orang yang menentang dakwah ini, maka ada hukuman dan azab Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, Allah sentuh persoalan dakwah di sini mudah. Sebab itu diceritakan dalam satu hadis Nabi SAW. Bila baginda SAW, kata Anas, ada seorang budak Yahudi. Kana yad'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu. Kerja dia menyediakan wuduk Rasulullah. Wa yunawiluhu na'lai, dan pegang kasut Rasulullah. Ini kerja dia. Dia berkhidmat pada Rasulullah sedangkan dia seorang budak Yahudi. Lalu ketika mana budak ni sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dalam keadaan ayahnya menemaninya di sisi kepalanya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya fulan, budak, kul la ilaha illallah, katakan tidak ada Tuhan melainkan Allah." Lalu budak ni pun tengok pada ayahnya. Maka ayahnya diam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataan, "Katakanlah la ilaha illallah." Budak ni tengok ayah dia. Lalu ayahnya berkata, "Ati' Abul Qasim." Dengarlah cakap Abul Qasim tu. Ini merujuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu budak ni berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Aku menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan engkau wahai Muhammad pesuruh Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila selesai ziarah lelaki ini, lalu Nabi kata, "Alhamdulillahillazi akhrajahu bi minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan dia disebabkan aku dakwah tadi daripada api neraka. Tuan-tuan lihat dakwah Nabi SAW mudah. Nabi beritahu, sebut tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sebut begitu. Jadi kita ni tuan-tuan kerana terlalu overthinking tentang dakwah, sehingga kita tak berani dakwah sesiapa pun. Akhirnya kita terkurung dalam penjara ketakutan sendiri. Walau kita ada ramai kawan-kawan bukan Islam, ramai kawan-kawan non-Muslim yang kita berbicara mesra dengan banyak tajuk. Tapi bila buat dakwah kita terkunci gigi dan mulut, terus kelu dan bisu, seperti kita tak mampu nak mulakan dari mana. Maka inilah disebut talbisul iblis, belitan iblis yang menghalang dakwah. Kan itu tuan-tuan, kalau semua orang mempraktikkan bahasa mudah dakwah, insya-Allah taala dakwah ini akan tersebar sebagaimana dahulu dia tersebar sehingga sampai ke bumi kita, sehingga sampai ke seluruh buana. Kerana itu ayat ini juga menyuruh, memerintahkan supaya melaksanakan dakwah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.